Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada semua anak-anak pelajar yang mengikuti pelajaran hari ini. Cikgu harap semua sihat dan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan sambung matematik tingkatan 1 bab 5 ungkapan algebra bahagian yang ke-5. Kita akan bincangkan praktik formatif daripada buku Galus muka surat 45. Buku Galus muka surat 45. Tengok dulu soalan, kita baca dulu soalan. Tandakan right bagi pemboleh ubah dengan nilai tetap. Maksudnya kalau nilai itu tetap, nilai itu tidak berubah, kita tandakan dengan tanda right. Manakala pangkah bagi pemboleh ubah yang nilainya berubah. Kita tengok apakah nilai tetap dengan nilai berubah. Suhu yang dicatatkan di Ipoh setiap hari. Suhu. Suhu ini adalah nilai yang berubah. Kenapa? Hari ini mungkin suhu dia lain, hari esok mungkin suhu dia lain. Hari ini mungkin suhu tinggi sebab panas, hari esok mungkin suhu agak rendah sikit sebab hujan. Jadi itu adalah nilai yang berubah. Jadi nilai berubah kita tandakan dengan tanda pangkah. Yang kedua, tempoh masa penggunaan telefon bimbit. Tempoh masa penggunaan telefon bimbit juga adalah pemboleh ubah dengan nilai yang berubah. Sebab apa? Awak main telefon bimbit, tak sama. Hari ni mungkin 2 jam. Esok tambah 3 jam main telefon bimbit. Mungkin hari lusa 5 jam. Jadi tempoh penggunaan dia, telefon bimbit tidak tetap. Yang ketiga, bilangan murid di dalam kelas 1 bijak pada tahun 2017. Bilangan murid dalam kelas 1 bijak pada tahun 2017 ialah nilai yang tetap. Bilangan pelajar tu adalah bilangan yang tetap. Tengok soalan yang berikutnya, soalan kedua. Diberi M sama dengan 2. Dia kata M, kalau jumpa M ni sama dengan 2. N sama dengan 4. Cari nilai bagi 5M tolak 3N. Apa nak buat ialah masukkan nilai M sama dengan 2 dan N sama dengan 4 dalam persamaan ini. Masukkan nilai. Maksudnya kalau awak jumpa M, awak ganti dengan 2. Awak jumpa N, awak ganti dengan 4. Senang saja ni. Tengok saya buat 5M. Kalau kita jumpa M, kita gantikan dengan 2. Jadi awak buat kurungan, letak 2, tolak 3. Kalau kita nampak N, kita akan gantikan dengan 4. Jadi kita akan selesaikan. 5 dalam kurungan 2 ni maksudnya 5 darab 2 lah. 5 darab 2 adalah 10. Tolak 3 darab 4 adalah 12. 10 tolak 12 adalah negatif 2. So jawapan dia adalah negatif 2. Mudah sahaja. Tengok yang ketiga. Soalan yang ketiga. Diberi A sama dengan 3. B sama dengan negatif 2. C sama dengan 1. Sama juga dengan soalan yang kedua ini, kita akan masukkan nilai yang diberi dalam persamaan. Mudah sahaja. Tengok macam mana cikgu masukkan. 2, kita salin je balik. Kita nampak A, kita akan masuk 3. Bahagi dengan 3. Tambah 4. Kita nampak B, kita masukkan dengan negatif 2. Tolak 5 ni salin balik. Kita nampak B negatif 2. Nampak C, kita masukkan 1. Ini persamaan yang kita binalah daripada maklumat yang diberi. Sekarang kita selesaikan sahaja. Selesai yang ini dulu. Kita selesai yang ini dulu. 2 darab dengan 3 bahagi dengan 3. Jadi jawapan dia adalah 2. Sekarang kita selesai yang ini pula. Awak buat positif 4. Dalam kurungan 2. Maksudnya positif 4 ni darab dengan negatif 2. Awak akan dapat negatif 8. So tulis negatif 8. Jadi last sekali kita akan selesai yang belakang ni. Negatif 5
darab dengan negatif 2, darab dengan 1. Okey, anda akan dapat 10. Jawapan dia positif 10 lah. Okey, 10 tu adalah positif 10. Okey, jadi sekarang selesaikan. Tekan je kalkulator. 2 tolak 8 tambah 10. Jawapan anda adalah 4. Okey, tak susah sebab kita ada kalkulator. Jadi, tak ada alasan kalau matematik masih gagal. Okey, sebab you ada kalkulator sekarang. Masa sekolah rendah rasa nak guna kalkulator kan? Jadi sekolah menengah kita guna kalkulator. Jadi, jangan buat salah lah. Simple-simple soalan macam ni. Yang faham mesti tahu konsep. Okey. Soalan yang keempat. Padankan setiap ungkapan algebra berikut dengan bilangan sebutan algebra. Okey. So, kita tengok bilangan dia. 3UV, satu sebutan. 10, satu. Negatif 4X ni satu. Jadi, 3 lah. 3. Okey. AB, 1, 3 ni 1. So, ini adalah 2. Yang ni 5X, 1, 3, 5Y, XY. Okey, ni adalah 4 sebutan. So, senang sahaja. Okey. Soalan nombor 5. Diberi sebutan algebra negatif 4K MN kuasa 2. Nyatakan perkali bagi setiap yang berikut. Okey, apa nak buat ialah dia dah bagi sebutan algebra dia. Okey, soalan nombor 1 kita salin dulu sebutan algebra dia. Sebutan algebra dia negatif 4K MN kuasa 2. Okey, dia suruh nyatakan perkali bagi setiap yang berikut. Okey, yang ini dia negatif 4K. Apa yang perlu awak buat ialah tengok yang sama daripada soalan ni, tanda pada sebutan algebra yang diberi. Okey, negatif 4K. Jadi tinggal yang ini sahaja. Jadi perkali dia untuk soalan 1 ialah MN kuasa 2. Okey, mudah sahaja. Kita dah pernah buat latihan ini. Okay, soalan nombor 2 pula. Salin dulu sebutan algebra dia 4K MN kuasa 2. Sebab bila awak salin, lebih mudah untuk awak potong lah. Okey. Sekarang, dia suruh nyatakan perkali bagi MN. Jadi awak potong M, awak potong N. Okey. Yang ni, N dia ada 2 ni. Jadi sekarang kita potong dah. Tinggal 1. Okey. Jadi perkali dia yang tinggal adalah negatif 4KN. Okey, negatif 4KN. Kenapa ni? N kuasa 2 ni maksudnya N darab N. Jadi 1 dah potong. Dah potong 1, tinggal 1 lagi lah. Okey, yang ketiga. Okey, mula salin dulu sebutan algebra yang dia bagi supaya mudah. Okey, 2N kuasa 2. Sekarang kita potong lah. Okey, ni 2. Ni 4. Jadi kita potong tinggal 2. Okey, N kuasa 2. Okey, tak ada. N kuasa 2 kita potong. Jadi perkali kita adalah negatif 2M. Negatif 2KM. Okey, negatif 2. Perkali kita adalah negatif 2KM. Okey, negatif 2KM. Itu yang tinggal. Okey, senang saja kan? Soalan yang ke-6. Bulatkan sebutan serupa bagi 6AB kuasa 2. Yang mana serupa kita bulatkan. Okey. 1/2 AB kuasa 2 sebutan serupa. 6AB. 6AB bukan sebutan serupa sebab B ni tidak kuasa 2 lah. Okay, 0.4 B kuasa 2A. Ya, sebutan serupa walaupun kedudukan dia berbeza. Maksudnya B kuasa 2A. Yang ini A B kuasa 2. Okey, sebab B ni kuasa 2, A tu okey, A sajalah, A single. Jadi ini adalah sebutan serupa. Negatif 4AB kuasa 2. Ya. Okey, yang belakang ni negatif 4.2 A kuasa 2. Ni A kuasa 2, so salah lah. Okay, sebab ni bukan sebutan serupa. Jadi sebutan serupa dia 1/2 AB kuasa 2. 0.4 B kuasa 2A. Negatif 4AB kuasa 2. Okay, soalan yang ketujuh.
kita nak permudahkan setiap ungkapan yang berikut. Okey, yang ni saya pun telah ajar. Okay, soalan nombor 1, kita tengok. Mula-mula yang depan ni kita hanya perlu salin balik saja. Okey, salin soalan dululah. 6P tambah 3Q. Ni saya salin soalan balik. Tambah 2P tolak Q tambah 5. Okey. Yang depan ni kita tak perlu buat apa-apa. Kita hanya perlu salin saja balik. Jadi 6P tambah 3Q. Okey, yang perlu kita selesaikan adalah yang di belakang ni. Okey, tanda positif ni kita kena darab dia masuk. Okey, itu saya telah ajar. Kat depan ni kalau tidak ada apa-apa tanda, maksudnya dia positif kat sini. Jadi positif, kalau jumpa positif, dia akan jadi positif. Positif darab dengan positif, dia akan jadi positif. Jadi positif 2P. Okey, tengok lagi. Tanda positif ni juga dia akan darabkan dengan negatif Q. Positif, bila kita jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. Positif jumpa negatif, dia akan jadi negatif. Tanda dia Q. Okey, sekarang positif ni dengan positif 5 pula. Positif jumpa positif tadi, kita akan dapat positif 5. Okey, bila dah siap, apa yang perlu kita buat ialah kita cari yang sama untuk kita selesaikan. Okey, siapa yang sama? 6P. Kita ada 6P, kita tulis balik 6P. Yang sama adalah tambah 2P. Sekarang Q tambah 3Q tolak Q. Okey, 5. Okey, bila kita jumpa yang sama, kita salin balik. Dan sekarang kita akan selesaikan. 6P tambah 2P, kita akan dapat 6 tambah 2 adalah 8P. Okey, yang ini pula. Positif 3Q tolak Q. Maksudnya kita ada RM3, kita hutang RM1. Jadi bermakna duit kita masih ada positif 2Q. Duit kita masih ada 2. Okey, yang ini 5 tambah 5. Okey, ini sahaja jawapan dia. Okey, mudah kan? Okey, tengok yang ketiga pula. Sorry, yang kedua. 72. Okey, 8A. Ini saya salin balik. Tolak 5 tambah. Okey, ini saya salin balik. Okey, 8 tolak kurungan 5 tambah 3AB tolak 4A. Okey. Sekarang kita, yang depan kita akan salin. Yang belakang ni negatif ni kita akan pecah kurungan dia. Okey, kita akan dapat 8A, kita salin balik. Yang ini kita akan pecah kurungan. Negatif ni darab masuk. Okey, negatif dengan positif. Kalau tak ada apa-apa, dia adalah positif lah. Negatif jumpa positif, dia akan jadi negatif. Jadi negatif 5. Negatif ni juga jumpa dengan positif 3AB. Negatif jumpa positif tadi, kita akan dapat negatif kan? Kita akan dapat negatif. Jadi negatif 3AB. Negatif jumpa negatif pula. Ni negatif ni jumpa negatif yang kat belakang ni. Negatif 4A, dia akan jadi positif. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Positif 4A. Okey, bila dah siap, seperti biasa kita akan cari yang sama. Okey, mana yang sama? 8A dengan 4A. Jadi 8A tambah 4A. Okey, di negatif 5. Yang ini tak ada pun yang sama. Negatif 3AB. Jadi kita akan selesaikan. 8A tambah 4A, dia akan jadi 12A. Tolak 5 tolak 3AB. Okey, ini jawapan anda. Okey, kalau saya tulis macam ni. 12A tolak 5. Okey, sorry. 12A tolak 3AB tolak 5. Okey, pun boleh. Okey, tak ada masalah. Sama saja, cuma kedudukan saja yang berbeza. Kedudukan saja yang berbeza. Okey. Ada juga yang
yang tulis student tulis 3A B. Okey, tambah 12A tolak 5 juga boleh. Okey, cuma kedudukan sahaja. Okey, kedudukan sahaja yang berbeza. Cuma kena berhati-hatilah. Okey, kena berhati-hati takut tersalah. Kalau tulis yang ini pun dah betul. Okey. Nombor 8. Okey, soalan terakhir nombor 8. Pemudahkan setiap ungkapan yang berikut. H darab H darab H darab H adalah H kuasa 4. Ini adalah H kuasa 4. Okey, ini H kuasa 4. Okey, kalau H tambah H, dia akan jadi 2H. Okey, H tambah H akan jadi 2H. Tapi kalau darab, dia akan jadi kuasa lah. H kuasa 4. Okey, yang kedua. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, 3mn kuasa 2 darab 4m kuasa 3n. Okey, jadi yang ini kita boleh tulis dengan kaedah yang panjang tu. Okey, sama dengan 3 darab m darab n darab n. Kenapa n ni 2 kali? Sebab ni n kuasa 2. Okey, darab 4 darab m. Berapa kali nak tulis m? Ya, pandai 3. Okey, darab n. Okey, jadi sekarang kita akan selesaikan 3 darab 4. Akan jadi 12. Okey, m ni kita kira. M ni kita kira m. Okey, M1, M2, M3, M4. Jadi m kuasa 4. Okey, sekarang kita nak kira n pula. N1, N2, N3, n kuasa 3. Okey, so ini jawapan dia. Salah satu cara lagi bila awak boleh terus je buat menggunakan tambah. Kalau darab, okay, kalau indeks, okay, indeks dekat atas ni, sorry bukan indeks, kuasa dia, kita tambahkan. Okay, maksudnya 3 darab 4 akan jadi 12. Okay, m ni kuasa 1. Dekat sini m ni kuasa 3. 1 tambah 3 akan jadi m kuasa 4. N ni kuasa 2 tambah n kuasa 1. Dia akan jadi n kuasa 3. Okey, ni terus tambah. Kaedah yang kat bawah ni saya terus tambah. Saya akan dapat jawapan yang sama. Okey, yang ketiga. 5DE kuasa 2 darab 4I kuasa 2 F kuasa 2 bahagi 2DF. 4DE kuasa 2 darab 4I kuasa 2 F kuasa 2 bahagi 2DF. Okey, nak buat cara panjang, buat 5 darab D darab I darab I. Kenapa I 2 kali? Sebab I kuasa 2 lah. Darab 4 darab I darab I darab F darab F. Okey, F ada 2. Sebab I pun ada 2 kat sini. Okey, bahagi dengan 2DF. Okey, jadi sekarang 5 darab 4 dulu. 5 darab 4 bahagikan dengan 2. Okey, awak boleh tekan kalkulator, buat terus 5 darab 4. Lepas tu dapat jawapan, bahagi terus dengan 2, awak akan dapat 10. Okey. Sekarang saya nak selesai D. D ni saya potong D atas dengan D bawah. Sekarang saya tengok ada tak lagi D. So, tidak ada lagi D. Sekarang saya nak buat E. E, kat bawah tak ada E. Jadi, saya akan kira lah berapa bilangan E yang ada. 1, 2, 3, 4. Jadi, E kuasa 4. Okey, F. Ada bawah 1 F. Atas 1 saya potong. Jadi, saya tinggal 1 lagi F. Jadi, F. Jadi, jawapan dia ialah 10 E kuasa 4 F. Okey. Senang saja. Cikgu harap anda boleh buat dan selesaikan soalan praktif formatif 5 ini. Okey. Sebelum berakhir, saya nak bagi satu kata-kata motivasi. Banyak yang ingin pintar tapi tidak banyak yang mahu belajar. Okey, renungkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.